Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 pendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Kerajaan beri jaminan tiada kenaikan harga ayam secara mendadak susulan penambatan subsidi dan kawalan harga ayam berkuat kuasa Rabu ini. Ini memandangkan ketika ini kebanyakan peniaga menjual ayam jauh lebih rendah daripada harga siling ditetapkan iaitu RM9.40 sekilogram. Membekal beri jaminan bekalan ayam mencukupi buat masa ini dan masa depan. Terdahulu Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Omar Sabu umum penambatan subsidi ayam bertujuan mengurangkan ketirisan subsidi yang dinikmati warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Walau bagaimanapun, pemberian subsidi dan harga kawalan telur grade A, B dan C dilanjutkan mengikut mekanisme sedia ada. Katanya harga telur dijangka naik 10 sen sebiji sekiranya subsidi telur ditamatkan. Pengguna di Sarawak dinasihat tidak membuat pembelian panik susulan pengumuman penambatan subsidi dan kawalan harga ayam yang berkuat kuasa Rabu ini. Menteri Industri, Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak berkata, walaupun pengumuman itu mungkin menyebabkan harga runcit ayam meningkat di negeri ini, namun pihaknya akan terus memantau situasi harga jualan ayam yang diapungkan bagi melindungi kepentingan pengguna. Datuk Suhaili Abdul Rahman, Ahli Parlimen Labuan mewakili PN, menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Turut menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Seri Haji Muhammad Noor. Keputusan dibuat selepas mengambil kira kesemua permasalahan rakyat Labuan yang berdepan dengan kos sara hidup semakin tinggi serta gangguan bekalan air dan bekalan elektrik yang berterusan. Dua kes baru positif cacar monyet melibatkan dua lelaki warga tempatan dikesan di Malaysia dijadikan jumlah kumulatif 4 kes setakat ini. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan menyebut kes ketiga positif Mpox disahkan pada 21 Oktober lepas setelah individu berkenaan menunjukkan gejala demam dan lepuh pada 6 Oktober. Kes keempat pula merupakan kontak rapat kepada kes ketiga dan disahkan positif pada 23 Oktober apabila pesakit turut menunjukkan gejala sama pada 6 Oktober. Isu tertunggak seperti isu air antara Malaysia dan Singapura perlu diselesaikan segera demi kepentingan kedua-dua negara. Perdana Menteri memberitahu isu berkenaan memerlukan kerjasama dan komitmen kedua-dua pihak. Isu air dibincangkan menerusi pertemuan bersama Perdana Menteri Singapura mengambil kira hubungan akrab kedua-dua negara yang saling bergantung antara satu sama lain. Bagi konflik Palestin dan Israel, Malaysia dan Singapura sepakat menggesa gencatan senjata di kuat kuasa bagi menjamin ketegangan di Gaza dapat diredakan sekaligus mengangkat keamanan dan menamatkan kesengsaraan rakyat Palestin. Malaysia dan Singapura antara 120 buah negara anggota PBB yang mengundi memihak kepada gencatan senjata mengenai konflik Gaza. Menteri Komunikasi dan Digital mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan pihak tidak bertanggungjawab yang menyamar sebagai NGO mengutip sumbangan khususnya untuk rakyat Palestin. Mengakui rakyat Malaysia amat terkesan dengan situasi di Palestin ketika ini, namun mereka perlu berhati-hati dalam menyalurkan sumbangan agar tidak tertipu. Pemandu lori Nur Azwan Ismail mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas tuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian pelajar tingkatan 5 25 Oktober lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sabit kesalahan penjara tidak kurang 5 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun dan denda tidak lebih daripada RM50,000 serta lesen memandu diendoskan. 30 November ditetapkan sebutan semula kes. Di Mahkamah Majistret Kota Baru, lelaki etnik Rohingya Muhammad Salam Muhammad Rashid didakwa di atas pertuduhan membunuh rakan senegara di Kampung Melo 17 Oktober lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Seksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun dan boleh dikenakan minima 12 sebatan. Nurul Salam Muhammad Sadiq ditemukan mati di sebuah rumah akibat ditikam 40 kali termasuk di bahagian dada.
Dua lelaki dibebaskan dan dilepaskan oleh Mahkamah Tinggi Air Keruh daripada tuduhan memiliki pelbagai jenis bahan beracun dan dadah seberat hampir 140 kilogram 5 tahun lepas. Ia apabila pihak pendakwaan gagal buktikan kes prima facie terhadap Chua Xiaobun dan Zhou Bun apabila gagal memanggil saksi penting Chan Eng Chin. Kedua-dua mereka bersalaman antara satu sama lain di kandang tertuduh selepas Hakim Muhammad Razi Abdul Hamid membacakan keputusan. Bersatu dapat kebenaran Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur cabar keputusan SPRM beku dua akaunnya. Mahkamah bersetuju dengan hujah bersatu bahawa kes prima facie memihak kepadanya sebagai pemohon. Hakim Datuk Ahmad Kamal Syahid berkata Jabatan Peguam Negara tidak boleh bergantung kepada kes lama yang bukan prinsip perundangan yang baik. 28 November ditetapkan untuk pengurusan kes. Penyedia kandungan TikTok Syarul Aima Rina Abu Samah atau Ratu Naga hadir ke Bukit Aman bagi membantu siasatan berhubung hantaran didakwa berbaur fitnah terhadap Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Siasatan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kecil dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Jelas peguamnya, Syarul Aima berikan kerjasama sepenuhnya bagi siasatan dijalankan. Operasi bersepadu beras putih tempatan bagi negeri Pahang bermula hari ini sehingga 3 November depan. Selain pemeriksaan stok di premis, operasi turut ambil sampel beras import untuk dianalisa oleh Marti. Ia bagi memastikan pembungkusan BPT yang diproses di sesebuah kilang bukan beras import seperti yang didakwa. Keputusan analisa akan dimaklumkan kepada penghilang dan pembekal. Kos RM3 juta diperlukan bagi kerja baik pulih SMK Munshi Abdullah Melaka yang rosak dilanda ribut Sabtu lalu. Kerja baik pulih dijangka ambil masa 6 bulan. Peruntukan awal RM100,000 telah disalur Kementerian Pendidikan bagi menjalankan kerja-kerja pembersihan. Pihak sekolah akan mengambil langkah awal mengewaskini penjadualan pelajar. Kawasan perumahan mangsa banjir di Perak akan sentiasa dipantau bagi memastikan keselamatan harta benda dan kediaman penduduk yang ditinggalkan dalam keadaan selamat. Pemantauan secara berkala menerusi rondaan bot akan digerakkan selain penggunaan aset udara khususnya di kawasan terjejas. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak hari ini meningkat kepada 280 orang daripada 229 orang tengah hari tadi. KPKT memperuntukkan RM20 juta kepada PBT seluruh negara bagi kerja-kerja penyelenggaraan, longkang dan sistem peparitan untuk mengelakkan banjir kilat. Menteri Ngah Korming maklumkan bulan lepas beliau telah menggesa ke semua PBT untuk segera menyelenggara longkang utama menjelang musim monsun Timur Laut MTL yang dijangka bermula November ini. Kerja-kerja penyelenggaraan itu sedang berjalan dan beliau masih menunggu laporan perkembangan hasilnya. Ini pula usaha bagi memastikan insiden melibatkan artis luar negara yang melakukan tindakan jelek dan kurang sopan ketika konsert tidak berulang. KKD meminta penganjur konsert artis luar negara mewujudkan kill switch untuk hentikan konsert atau memutuskan bekalan elektrik. Di samping itu, JAKIM turut berperanan secara langsung menapis serta menyekat setiap kemasukan artis ke negara ini. Tenaga kerja dan bakat rakyat Malaysia perlu digalak dan diilhamkan bagi menjadikan pembelajaran sepanjang hayat serta pembangunan peribadi yang berterusan sebagai keutamaan untuk negara kekal kukuh dan berdaya saing pada masa depan. Yang di-Pertuan Agong bertitah adalah mustahak bagi kerajaan dan pemain industri untuk bekerjasama mengembangkan peluang pembelajaran dan pembangunan untuk rakyat. Prestasi ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat tidak mencerminkan kedudukan sebenar ekonomi negara. Jelas Datuk Seri Ahmad Maslan, kayu pengukur utama pengukuhan ekonomi adalah melihat kadar pertumbuhan KDNK, paras defisit, kadar dasar semalam, kadar pengangguran dan inflasi. Walaupun persekitaran mencabar, ekonomi negara berkembang positif dengan jangkaan KDNK 4% tahun ini.
Syarikat asing dibenarkan menjadi pemaju perumahan di negara ini berdasarkan peruntukan undang-undang mengikut Akta Kemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesiran 1966, Akta 118. Syarikat itu mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Syarat lain jelas Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, syarikat binaan perlu mempunyai modal berbayar tidak kurang RM250,000 seperti mana diperuntukkan akta itu. KPDN bongkar aktiviti 14 syarikat guna penggunaan perisian komputer tanpa lesen dalam operasi mereka. Tindakan penguatkuasaan sejak 2020 itu bagi mengekang aktiviti penggunaan perisian komputer tanpa lesen yang semakin berleluasa. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM995,000. Singapura dan Malaysia sedang menjalankan kajian daya maju bagi pengukuhan ekosistem Zon Ekonomi Khas (SEZ) antara kedua-dua negara untuk mengetahui perkara yang harus ditumpukan pada zon ekonomi tersebut pada masa depan. Perdana Menteri Singapura berkata kedua-dua negara akan menandatangani memorandum persefahaman berkaitan hasil kajian yang diharap dapat dimeterai awal tahun depan. Pendakwa Raya Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC, Karim Khan menegaskan tindakan menghalang penyaluran bantuan yang tertakluk di bawah Konvensyen Geneva boleh dianggap kesalahan jenayah. Perkara itu dimaklumkan selepas tinjauan ke lintasan Rafah. Justru beliau menggesa Israel tidak melengahkan usaha memastikan penduduk awam Gaza menerima makanan asas dan ubat-ubatan. Banyak trak membawa bantuan kemanusiaan tersadai di lokasi yang tidak diperlukan di Mesir. Lebih 30 lagi lori bantuan kemanusiaan berjaya dibawa masuk ke Gaza yang merupakan konvoi terbesar dibenarkan melintasi sepadan Rafah ke wilayah Palestin. Pertubuhan Kemanusiaan PBB maklumkan kesemua lori berkenaan membawa bekalan air bersih, makanan dan ubat-ubatan telah memasuki wilayah Palestin semalam. Dinyatakan juga lebih banyak bantuan masih perlu dihantar secara berterusan. Sehingga kini 117 lori bantuan kemanusiaan dilaporkan berjaya dibawa masuk Gaza sejak 7 Oktober lepas. Berpuluh-puluh penduduk Palestin terbunuh manakala yang lain cedera dalam serangan udara Zionis ke atas bangunan kediaman dan rumah di pelbagai kawasan di semenanjung Gaza. Menurut sumber, pesawat perang Israel mengebom kediaman di Bandar Beit Lahia dan kem Jabalia di utara semenanjung Gaza. Masjid Muhammad Al-Fatih di Beit Lahia turut dibom dan musnah sepenuhnya. Serangan turut menyasarkan beberapa rumah di kawasan Al-Saftawi, utara Gaza City, membunuh kira-kira 15 penduduk awam dan mencederakan lebih 30 yang lain. Serangan udara Zionis yang sering menyasarkan kawasan sekitar Turkish Palestinian Friendship Hospital di Gaza mengakibatkan kerosakan teruk hospital berkenaan. Pengarah hospital, Dr. Subhi Sukik, berkata pengorbanan itu juga menyebabkan panik dalam kalangan pesakit dan kaki tangan perubatan. Menurut agensi berita Palestin, Wafa, hospital itu merupakan satu-satunya hospital untuk pesakit kanser di semenanjung Gaza. Lebih 1,000 migran termasuk wanita dan kanak-kanak tiba di Pulau Canary, Spanyol dengan menaiki beberapa bot dan menempuh perjalanan berbahaya dari Afrika. Menurut pasukan Palang Merah, salah sebuah bot yang tiba di El Hierro membawa penumpang paling ramai iaitu 320 orang. Secara keseluruhan, 783 migran tiba di El Hierro, 98 di Tenerife dan 150 lagi di Gran Canaria. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.